Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, jom kita belajar pendidikan Islam tahun 3. Kali ini kita akan mempelajari hukum tajwid idgham bila gunnah. Selamat menuntut ilmu. Baik murid-murid, idgham bila gunnah. Di dalam pelajaran idgham bila gunnah, kita akan melalui 5 langkah. Pertama, kita akan belajar tentang apakah maksud idgham bila gunnah. Langkah kedua, kita akan belajar tentang huruf idgham bila gunnah. Langkah ketiga, kita akan belajar tentang cara baca idgham bila gunnah. Dan langkah yang keempat, kita akan belajar tentang tanda idgham bila gunnah. Dan yang kelima, kita akan melihat contoh idgham bila gunnah. Kita pergi pada langkah yang pertama, iaitu maksud. Apakah maksud idgham bila gunnah? Idgham maksudnya ialah memasukkan. Apa yang kita nak masukkan ialah kita kena masukkan bunyi huruf nun yang ada pada nun mati ataupun tanwin. Kita masukkan bunyi nun tersebut ke dalam bunyi huruf idgham, iaitu huruf ra dan huruf lam. Okey. Maka apabila kita baca, ia akan mengeluarkan bunyi huruf idgham sahaja. Tidak akan kedengaran bunyi huruf nun pada nun mati ataupun pada tanwin. Okey. Seterusnya bila gunnah, maksudnya tanpa dengung. Jadi idgham bila gunnah ini adalah kita memasukkan bunyi huruf nun mati dan bunyi huruf nun pada tanwin dengan tanpa dengung. Okey, tanpa kita dengungkan. Baik, seterusnya pada langkah yang kedua, kita akan belajar tentang huruf idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah ada 2 sahaja, iaitu huruf ra dan huruf lam. Okey, ra, lam, 2 sahaja. Seterusnya pada langkah yang ketiga, kita akan belajar macam mana cara membaca ayat ataupun kalimah yang mengandungi idgham bila gunnah. Kita lihat pada contoh nun, nun mati. Nun mati, bunyi nun mati ini kita akan masukkan ke dalam bunyi ra. Ke dalam bunyi ra. Jadi apabila bunyi nun telah dimasukkan ke dalam rumah ra ini, maka bunyi yang keluar daripada mulut kita adalah hanya bunyi ra sahaja. Tidak akan kita bunyikan huruf nun ini. Okey, nanti kita akan lihat lebih jelas pada contoh kalimah ataupun ayat. Begitu juga dengan lam. Bunyi nun mati. Okey, kita akan masukkan bunyi tersebut ke dalam rumah lam. Okey, rumah lam. Maka akan kedengaran daripada mulut kita bunyi lam sahaja, tidak akan dengar dan tidak kita bunyikan bunyi nun. Okey. Begitu juga dengan tanwin. Bunyi tanwin, pada hujung tanwin ini ada nun sebenarnya, ada nun mati sebenarnya. Contoh an, in, un. Yang di bahagian hujung sebutan tanwin itu adalah nun mati. Sama juga kita masukkan sebutan tanwin tersebut, yang sebutan nun mati pada tanwin tersebut ke dalam sebutan ra. Jadi kita akan bunyikan ra. Kita tidak akan bunyikan sebutan nun mati pada tanwin. Okey, begitu juga dengan lam. Kita masukkan sebutan nun mati pada tanwin ke dalam rumah lam dan kita akan bunyikan sebutan huruf lam sahaja, tidak kedengaran bunyi huruf nun mati pada tanwin. Untuk lebih jelas lagi, kita akan lihat pada langkah yang kelima yang terakhir nanti pada bahagian contoh. Baik.
Maka itulah yang dimaksudkan kita membaca secara idgham, yang ini memasukkan sebutan nun mati ke dalam huruf idgham dengan tanpa dengung. Okey. Iaitu huruf idgham apa? Huruf ra dengan lam. Ra dengan lam. Sebab itu dia tanpa dengung. Okey. Seterusnya, kita akan melihat kepada tanda idgham bila gunnah. Apakah tanda idgham bila gunnah? Tanda idgham bila gunnah senang saja. Di dalam Al-Quran, sekiranya nun matinya hanya nun saja. Tidak ada sebarang tanda mati dekat sinilah. Tidak ada sebarang tanda mati. Dan selepas dia, mesti huruf ra ada tanda sabdu, ataupun huruf lam ada tanda sabdu. Itu kalau nun mati. Manakala sekiranya tanwin pula, tanwin dia kalau atas dan bawah tidak selarilah, serong macam ni, saya ingat. Dan tanwin depan dia seperti nombor 99. Okey, salah satu tanwin ini akan berjumpa ataupun selepas dia ada huruf ra bertanda sabdu. Selepas salah satu tanwin ini ada huruf lam bertanda sabdu, maka dia adalah idgham bila gunnah. Senang saja. Okey. Baik. Seterusnya kita pergi pada langkah yang terakhir, iaitu contoh bacaan untuk kita lebih faham dengan jelas bagaimana cara idgham dan bila gunnahnya. Cara memasukkan sebutan nun mati dan cara tanpa dengungnya macam mana. Okey. Baik. Pada langkah yang kelima kita lihat contoh nun mati. Okey, nun mati dahulu. Nun mati bertemu ataupun selepas dia ada huruf ra yang bertanda sabdu. Contohnya ini contohnya nun mati, nun yang tidak ada sebarang tanda, selepas dia ada ra bertanda sabdu. Macam mana cara bacanya? Dengarkan bacaan saya. Mir-rabbika. Mir-rabbika. Saya idghamkan sebutan nun ni ke dalam ra, jadi bunyi ra. Mir. Tak ada bunyi nun. Tidak ada bunyi nun. Kemudian saya tidak dengungkan. Maksud tidak dengung itu, kita tidak terlalu lama idgham dekat situ sehingga mengakibat dia sehingga dia menjadi bunyi dengung. Okey. Bacaan yang sebenarnya, bacaan yang betul ialah mir-rabbika. Macam tu, tanpa dengung. Sekiranya ada dengung, dia akan menjadi macam ni. Mir-rabbika. Nampak dia lama. Idgham dia tu dia lama, maka itu adalah bacaan yang tidak betul lah. Apabila nun mati bertemu dengan ra, maka dia idgham bila gunnah, tidak dengung. Mir-rabbika, idghamkan, kemudian tanpa dengung. Mir-rabbika. Okey. Seterusnya nun mati berjumpa ataupun selepasnya huruf lam bertanda sabdu. Contoh, lihat di sini nun mati. Okey, berjumpa selepasnya huruf lam bertanda sabdu. Bagaimana cara membacanya? Bunyikan lam, jangan bunyi nun. Sebab kita idghamkan. Kemudian jangan dengungkan. Milladunka. 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 Nampak? Saya idghamkan dan kemudian jangan dengung. Okey, itu contoh nun mati. Kita pergi kepada contoh tanwin. Tanwin sama ada tanwin baris 2 di atas ataupun baris 2 di bawah yang tidak selari ini, ataupun tanwin depan yang seperti 99. Okey. Selepas dia ataupun dia akan berjumpa dengan huruf ra bertanda sabdu. Contoh kita lihat dekat sini. Isyatir radiyah. Isyatir radiyah.
Okey. Asalnya macam mana? Asal bunyi yang saya katakan ada nun, ada sebutan nun pada tanwin ini. Sekiranya kita tutupkan kalimah ini, kita baca kalimah yang dah hadapan ni saja. Isyatin. Bunyinya tin. Bunyinya tin. Tidak akan masih lagi bunyi nun pada tanwin tersebut. Kalau kita teruskan bacaan, maka bunyi nun itu kita idghamkan ke dalam bunyi ra. Jadi Aisyatir radiyah. Tu bunyi dia. Okey. Kemudian sebutan tanwin, sebutan nun mati pada tanwin. Okey, tanwin itu atas, bawah ataupun depan berjumpa dengan lam yang bertanda sabdu. Okey, lam yang bertanda sabdu. Contohnya di sini. Ashtatan liyuraw. Saya idghamkan bunyi nun mati pada tanwin ke dalam huruf lam. Jadi bunyi lam lah. Tidak ada bunyi nun lagi. Okey, kemudian kita tidak dengung. Ashtatan liyuraw. Ashtatan liyuraw. Okey. Okey, itu sahaja mengenai idgham bila gunnah.